Bahasa Melayu, satu bahasa yang ditutupkan oleh orang Melayu daripada satu generasi ke generasi. Sebagai salah satu daripada bahasa-bahasa yang luas digunakan di Asia Tenggara, bahasa Melayu mempunyai istilah perundangan yang berbeza di negara-negara terlibat bergantung pada sejarah dan budaya penggunaan bahasa Melayu di negara-negara tersebut. Menyecuhkan kata maju bangsa, majulah bahasa bukan sahaja tepat bagi usaha menegakkan bahasa kebangsaan oleh sesebuah negara merdeka, tetapi juga bagi pertumbuhan sesuatu bahasa dan perkembangannya. Tulisan Pallava ataupun dikenali sebagai Vatalutu iaitu tulisan bulat berasal daripada tulisan Brahmi dari selatan India dan berkuasa antara abad ke-4 hingga abad ke-9 Masihi. Tulisan ini merupakan tulisan terawal digunakan di Kepulauan Melayu untuk menulis dalam bahasa Sanskrit. Menurut Gaspari 1975, terdapat dua jenis skrip Pallava iaitu skrip Pallava awal dan skrip Pallava kemudian. Pada fasa awal ini, skrip Pallava digunakan untuk menulis inskripsi pada batu logam, terutamanya bagi tujuan rasmi dan agama. Terdapat beberapa inskripsi dalam skrip Pallava awal yang menggunakan bahasa Sanskrit telah dijumpai di Jawa, iaitu inskripsi Purnavarman dari Taruma. Bentuk huruf-hurufnya lebih keras dan bersegi dengan gaya yang lebih serupa dengan skrip Brahmi yang lebih tua. Skrip Pallava kemudian lebih sesuai ditulis pada daun lontar yang memerlukan huruf-huruf yang lebih bulat. Hal ini bermakna tulisan pada aksara Pallava kemudian ditulis secara sama tinggi dan ditulis di antara dua garis lurus serta bentuk-bentuk ekor yang turun di bawah garis dasar juga hilang. Tulisan Kawi wujud pada abad ke-8 Masihi. Tulisan Kawi digunakan oleh orang Jawa untuk menulis dalam bahasa Kawi. Tulisan ini kemudiannya dibawa masuk ke kawasan-kawasan lain di sekitar Asia Tenggara dan bercambah menjadi tulisan baharu. Menurut Jensen, 1970, tulisan Kawi berasal daripada perkataan Kavi yang bermaksud penyair. Setiap huruf aksara Kawi ini mewakili atau melambangkan sebuah bunyi suku kata berbokal yang dapat diubah dengan penggunaan tanda baca tertentu. Aksara ini terdiri sekitar 47 huruf, tetapi terdapat sejumlah huruf yang tidak dapat dikenal pasti kerana sedikit contoh yang ditemukan dalam prestasi tulisan Kawi. Orang-orang Melayu kuno menulis tulisan Kawi di atas kulit-kulit kayu, daun-daun lontar, kepingan logam dan batu-batu seperti batu bersurat. Tulisan Jawi ialah huruf-huruf Arab dengan beberapa huruf tambahan yang digunakan untuk menulis dalam bahasa Melayu. Tulisan Jawi telah wujud sejak sekitar 1300 Masihi di Kepulauan Melayu. Perkembangannya berhubung kait dengan ketibaan Islam khususnya daripada Parsi. Batu bersurat Terengganu memperlihatkan pengaruh bahasa Arab mula berkembang dalam bahasa Melayu. Tulisan Jawi mempunyai 36 aksara dan 30 daripadanya dipinjam dari aksara Arab. Tulisan Jawi ditulis dari kanan ke kiri. Ciri utama yang terdapat pada skrip Jawi ialah bertindak secara menegak, ligator, aksara-aksara berbaris atau mempunyai titik dan bersambung. Setelah wujudnya sistem ejaan Wilkinson, muncul sistem ejaan Rumi Zakbar pada tahun 1924, iaitu hasil daripada Zainal Abidin Ahmad, sastrawan bahasa Melayu di Maktab Perguruan Sultan Idris, Tanjung Malim. Sistem ejaan Zakbar diperkenalkan untuk memantapkan lagi sistem ejaan Rumi dalam bahasa Melayu. Ejaan Rumi Kongres wujud selepas ejaan Rumi Zakbar. Sistem ejaan Rumi Kongres ini ialah hasil daripada salah satu bidang di bawah jawatan kuasa ejaan dan bunyi bahasa Melayu pada 16 hingga 21 September 1956. Satu daripada prinsip ejaan yang ditetapkan ialah menggunakan sistem fonologi bukan fonetik, iaitu melambangkan satu fonem dengan satu grafem atau huruf sahaja. Terdapat juga unsur penolakan iaitu mendapat tentangan daripada masyarakat kerana banyak penutur bahasa Indonesia yang sudah terbiasa menggunakan ejaan lama seperti ejaan Republik. Bahasa Melayu mula digunakan sebelum merdeka dikatakan bahasa Melayu pra-merdeka. Era pra-merdeka ialah zaman yang memperjuangkan taraf atau status bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan.
Pejabat Karang Mengarang ditubuhkan pada tahun 1942 di Maktab Perguruan Sultan Idris MPSI. Pengasas Pejabat Karang Mengarang ialah O.T. Dusek, iaitu pengetua maktab. Zakbar dilantik menjadi Ketua Pengarang Penterjemah Kanan Pejabat Karang Mengarang, manakala Winstead dan O.T. Dusek menjadi sebagai penasihat. Pertubuhan ini bertujuan untuk menyelesaikan masalah kekurangan bahan bacaan sekolah-sekolah Melayu, khususnya untuk masyarakat Melayu. Pakatan Belajar Mengajar Pengetahuan Bahasa ditubuhkan pada tahun 1888 di Johor Bahru, Johor. Pengasas jabatan ini ialah Datuk Seri Amar Diraja Abdul Rahman Andak dan Datuk Muhammad Ibrahim Munshi. Antara tujuan dan matlamat penubuhan pakatan ini adalah untuk mengendalikan perbincangan-perbincangan tentang bahasa Melayu. Pakatan ini juga memelihara, melengkapkan dan memodernkan bahasa Melayu serta memelihara tulisan Jawi. Seterusnya, wujudlah Persaudaraan Sahabat Pena Malaysia PASPAM pada tahun 1934. Pertubuhan ini bermula daripada ruangan Sahabat Pena dalam Akhbar Saudara. Apabila Syekh Ahmad Al-Hadi mendapati ruangan ini mula tersebar ke seluruh tanah Melayu, beliau mengembangkan aktiviti Sahabat Pena dengan menubuhkan Persekutuan Pena menjadi Persaudaraan Sahabat Pena Malaysia PASPAM. PASPAM ini bertujuan untuk menstabilkan kedudukan ekonomi dan sosial orang Melayu. Angkatan Sastrawan 50 atau turut dikenali sebagai Asas 50 merupakan sebuah pertubuhan kesusastraan yang tertua dan memberi sumbangan terbesar kepada perancangan dan perkembangan bahasa. Tujuan penubuhan adalah untuk mengembangkan bahasa dan kesusastraan Melayu serta memajukan pendidikan orang Melayu. Bukti ini boleh dilihat dalam usaha bersepadu untuk mengembangkan sastra melalui seminar, bengkel, forum, dialog dan kursus. Keahlian persatuan ini terdiri daripada penulis, guru, pensyarah dan wartawan di kalangan pelbagai profesion. Bahasa Melayu pasca merdeka merujuk kepada perkembangan bahasa Melayu di negara ini selepas kemerdekaan, iaitu pada 31 Ogos 1975. Akta Dewan Bahasa dan Pustaka DBP ditubuhkan oleh sebuah jabatan kerajaan untuk menggerakkan dan memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, bahasa rasmi dan bahasa ilmu. Selain itu, DBP juga membakukan ejaan dan sebutan serta membentuk istilah yang sesuai dalam bahasa kebangsaan. Akta Dewan Bahasa dan Pustaka hanya digunapakai di Malaysia Barat sahaja. Selepas kemerdekaan, bahasa Melayu diisytiharkan sebagai bahasa rasmi negara melalui Perlembagaan Persekutuan. Perkara 153 Perlembagaan Persekutuan dan diperkasakan lagi dengan Akta 32 iaitu Akta Bahasa Kebangsaan 1963 Palang 67 menetapkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan yang menjadi alat perpaduan dan identiti nasional. Semua urusan rasmi kerajaan, pendidikan dan undang-undang menggunakan bahasa Melayu. Perkara 152 ini tidak boleh dipindah atau diluluskan pindaan tanpa persetujuan Majlis Raja-Raja. Persepsi negatif masyarakat terhadap bahasa Melayu menjadi cabaran untuk memartabatkan bahasa Melayu itu sendiri. Menurut Nik Safiyah Karim 2004 memperkatakan bahawa bahasa Melayu, cabaran yang sebenarnya terletak pada sikap yang dipegang oleh penuturnya. Pada zaman ini, kepentingan dan kesesuaian bahasa Inggeris sebagai bahasa antarabangsa telah menjadi hakikat. Jadi, terdapat masyarakat yang tidak menitik beratkan bahasa kebangsaan menyebabkan kedaulatan bahasa Melayu tercabar. Contohnya, golongan pelajar menganggap bahasa Melayu hanya dipelajari atas keperluan peperiksaan semata-mata. Cabaran seterusnya ialah persoalan tentang kemampuan guru mengajar bahasa Melayu. Isu ini timbul akibat kekurangan guru option bahasa Melayu yang menyebabkan subjek ini terpaksa diajar oleh guru option lain. Bilangan guru yang berkualiti untuk mengajar bahasa Melayu sudah tidak diambil peduli. Hal ini memberi kesan kepada kualiti pelajar yang akan menjadi generasi penggerak pada masa hadapan. Menurut Hashim Musa, 1996 menyatakan bahawa cabaran yang paling serius terhadap bahasa Melayu ialah penubuhan kolej swasta dan separuh swasta serta Institut Pengajian Tinggi Awam IPTA yang semuanya bergerak ke arah menjadikan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar.
Bahasa Melayu pernah menghadapi cabaran yang tidak diduga, iaitu apabila Akta Pendidikan 1996 dan Akta IPTS 1996 diluluskan dan bermakna semua IPTS dibenarkan menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar. Perkara ini telah memberikan kesan negatif sehingga menyebabkan pencapaian falsafah dan matlamat dasar pendidikan kebangsaan lemah dan juga merendahkan martabat bahasa Melayu. Secara keseluruhannya, masa depan bahasa Melayu bergantung kepada kerjasama pelbagai pihak untuk mempertahankan kedudukannya sambil menyesuaikan diri dengan dunia yang semakin global. Kita, terutamanya sebagai rakyat Malaysia, haruslah sedar akan perjuangan tokoh yang memartabatkan bahasa Melayu kerana mereka telah memainkan peranan yang sangat besar dalam memajukan bahasa ini sebagai bahasa ilmu, budaya dan komunikasi rasmi.